Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis program kita pada hari ini, izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Program kita sudah pun nak dimula dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seutai rasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton media sosial Hospital Pakar An-Nur. Hari ini 24 Mac 2022, hari yang istimewa bukan saja untuk rakyat Malaysia tapi juga untuk umat Islam, kerana 10 hari saja lagi tibanya bulan yang dinanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan. Jadi pada anda yang masih belum ganti puasa tu, tunggu apa lagi? Ganti dulu puasa anda. Masih ada masa lagi. Baiklah, di kesempatan ini juga saya ingin mengajak semua penonton ataupun sidang hadirin yang hadir untuk live kita pada hari ini untuk like, komen dan share kepada rakan-rakan anda mengenai program kita pada hari ini, iaitu Tanya Pakar @An-Nur. Dan jangan lupa untuk follow kita punya Facebook, Instagram, Twitter dan subscribe kepada YouTube Hospital Pakar An-Nur. Baiklah, hari ini untuk segmen Tanya Pakar @An-Nur, anda akan bersama-sama dengan saya untuk kita kupas topik perbincangan kita pada hari ini yang bertajuk masalah buah pinggang dan apakah rawatan-rawatan yang sesuai untuk mereka yang mengalaminya. Saya tidak keseorangan hari ini. Hari ini saya bersama-sama dengan Profesor Dr. Kamaliah Daud, pakar nefrologi Hospital Pakar An-Nur. Baiklah Doktor, Assalamualaikum saya ucapkan kepada Doktor. Doktor sihat Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sihat alhamdulillah. Asrul okey. Alhamdulillah Doktor. Baiklah, dalam keadaan kita berada dalam pasca endemik dan masih kita berada dalam bubble COVID-19 ni, kita masih tidak dapat untuk jalankan live kita secara bersemuka Doktor. Kita terpaksa jalankan sesi live kita pada hari ini secara dalam talian, iaitu Doktor berada di rumah Doktor yang belakang tu kelihatan cantik, ada piano, kerusi yang besar juga Doktor. So mungkin satu hari nanti kita akan dapat untuk mengupas topik-topik yang berbeza tapi dalam bersemuka. So kita harapkan COVID-19 ini dapat berakhir dan dapat kita juga kita dapat hindarikan diri kita daripada COVID-19. Ya betul Doktor? Ya betul, insyaAllah harapnya dapatlah di masa depan face to face insyaAllah. Okey Doktor, sejak kebelakangan ini kita lihat dekat Malaysia, bukan saja di Malaysia tapi di serata dunia, kita lihat masalah buang pinggang ataupun kidney failures telah selalu terjadi kepada bukan saja orang-orang dah berusia tapi ada juga orang-orang muda juga mengalami masalah kidney failure Doktor. Saya ada satu contoh iaitu salah satu ahli keluarga saya iaitu atuk saudara saya juga mengalami masalah kidney failure ni dan terpaksa menjalani pelbagai jenis rawatan. Dah kelihatan sangat-sangat kesianlah untuk mereka yang mengalami ini. Baiklah, kita ada sambil-sambil kita berbincang dengan doktor ini, saya ingin bertanyakan kepada doktor. Antara soalan ni yang pertama ialah apakah peranan, sambil-sambil kita dapat kupas topik-topik masalah buah pinggang ni, ialah apakah peranan buah pinggang dalam badan seseorang manusia. Teruskan doktor. Okey, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari lah ya. Buah pinggang ni sebenarnya adalah salah satu organ utama dalam tubuh badan manusia. Seperti mana kita tahu organ yang lain yang penting atau dipanggil organ utama seperti jantung, otak dan hati. Buah pinggang ni adalah salah satu organ penting yang memainkan peranan besar dari segi mengawal beberapa fungsi lah. Seperti kalau kita boleh rujuk kepada slide yang akan dipaparkan. Yang pertamanya, buah pinggang memainkan peranan untuk mengawal keseimbangan cecair di dalam badan supaya
air yang ada dalam tubuh kita ni tidak terlalu banyak nanti masuk dalam paru-paru, tak boleh nak bernafas, bengkak kaki dan sebagainya. Ataupun kalau air terlalu sedikit, tekanan darah turun, jadi letih. Jadi buah pinggang yang pertamanya dia memainkan peranan untuk mengawal banyak mana air lah dalam tubuh. Yang keduanya adalah dari segi keseimbangan acid base, acid base dan juga garam galian dalam tubuh, sodium, potasium. Jadi siapa yang ada masalah buah pinggang, memanglah potasium dia akan naik sebab tak boleh nak keluar daripada tubuh dan sebagainya. Okey. Dan di antara fungsi buah pinggang yang paling utama adalah sebagai organ perkumuhan. Maknanya buah pinggang ni dia menapis darah melalui unit-unit yang sangat kecil dalam setiap buah pinggang ni. Kita ada 2 buah pinggang kan, kanan dan kiri di belakang tulang rusuk kita. Dan di dalam setiap buah pinggang ni terdapat unit yang sangat halus lah. Kalau nak tengok dengan mata kasar, foto pun tak nampak, kena tengok mikroskop ya. Jadi unit ni dipanggil glomerulus, dia akan menapis darah dan mengeluarkan air kencing. Dalam air kencing ni lah dikeluarkan bahan-bahan buangan, sisa buangan yang toksik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau buah pinggang bermasalah, sisa toksik ini akan berkumpul dan manifestasinya banyaklah. Kemudian buah pinggang antara lain mengeluarkan hormon yang mengawal tekanan darah. Hormon seperti renin contohnya. Itu sebabnya ramai pesakit buah pinggang ni dapat darah tinggi. Sebab ada gangguan pada pengawalan tekanan darah. Dan 2 lagi fungsi penting buah pinggang. Yang pertama, buah pinggang ni walaupun kita nampak buah pinggang ni kerja dia buat keluar air kencing je. Tapi sebenarnya dia adalah satu macam organ endokrin sebab dia menghasilkan hormon yang pergi dekat sumsum tulang dan merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Jadi pesakit buah pinggang akan pucat, tak cukup darah merah. Dan yang terakhirnya adalah buah pinggang ni dia menghasilkan vitamin D yang aktif yang membantu kesihatan tulang lah. Sebab vitamin D yang menyebabkan tubuh kita absorb menyerap kalsium dalam usus. Jadi ini kiranya antara 6 fungsi utama buah pinggang ya. Okey. Okey, Doktor. Fungsi buah pinggang ni sangat penting. Kalau dalam buah pinggang ni, Doktor, boleh ke antara salah satu je buah pinggang ni berfungsi? Kalau satu lagi tu rosak, satu lagi tu boleh ke dia berfungsi salah satu je? Ya. Sebenarnya kita sebahagian besar daripada kita ni memang dilahirkan dengan dua biji lah buah pinggang. Tetapi ada juga yang dilahirkan dengan sama ada satu je buah pinggang ataupun 2 tapi satu tu lahir dah kecut. Ataupun dia panggil buah pinggang yang dipanggil horseshoe, bentuk ladang kuda, maknanya dia lahir tu buah pinggang tu bergabung duduk sama tengah. Ini benda yang jarang terjadi. Tapi secara umumnya sebenarnya kalau kita contohlah orang yang aksiden lepas tu cedera buah pinggang dia pecah ke berdarah terpaksa buang, kita masih boleh hidup dengan satu buah pinggang. Itu sebabnya bila orang derma buah pinggang ni, walaupun dia dah derma satu buah pinggang dia masih boleh meneruskan kehidupan secara normal hanya dengan satu buah pinggang. Tu alhamdulillah lah, itu apa orang kata satu nikmat yang Allah Taala bagilah. Bagi saya doktor buah pinggang ni untunglah sebab ada 2 buah pinggang. Kalau satu rosak satu lagi ada. Kalau jantung ke otak susah sikitlah. Okay. Baiklah, kepada para penonton kita yang berada yang sedang menonton Tanya Pakar Anwar ini, sekiranya anda ada persoalan yang anda ingin tanyakan kepada Profesor Dr. Kamalia, anda boleh tanyakan di ruangan komen. Dan sekali lagi kita minta untuk anda share kepada rakan-rakan anda tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Tajuk masalah buah pinggang ni betul-betul sangat penting sebenarnya untuk kita ketahui. Nampak dia sebagai satu benda yang sangat simple tapi sebenarnya ia penting. Okey Doktor, soalan kita yang kedua, apakah punca-punca kegagalan ataupun kegagalan buah pinggang ataupun kalau dalam bahasa orang putih ada kidney failure, Doktor? Apakah punca-punca dia, Doktor? Okey, kalau kita lihatlah kepada punca utama sebenarnya ada 2 je. Yang lain tu sedikit saja menyumbang kepada kerosakan buah pinggang. Jadi punca yang paling utama adalah kencing manis. Kencing manis diikuti oleh
darah tinggi. Dan seterusnya adalah penyakit-penyakit lain macam gout ataupun orang yang mendapat masalah keradangan dalam buah pinggang disebabkan oleh antibody, contoh macam penyakit SLE atau chronic hepatitis B, C, HIV, ataupun ada penyakit-penyakit keturunan macam terbentuk gelembung-gelembung air yang berlebihan dalam buah pinggang apabila seseorang tu semakin lanjut usia. Penyakit keturunan lah, dia panggil adult polycystic kidney disease. Okey. Ada lagi punca lain seperti pengambilan ubat-ubatan yang toksik kepada buah pinggang. Contohnya kalau makan ubat menahan sakit jenis yang dipanggil non-steroidal anti-inflammatory drugs, itu pun boleh lama-kelamaan lah boleh menjejaskan fungsi buah pinggang. Cuma saya nak sentuh sikit pasal dua punca utama penyakit buah pinggang kronik ni, terutama kencing manis. Sekarang ni dekat Malaysia, di kalangan pesakit dialisis lah, lebih daripada 60% punca kegagalan buah pinggang memerlukan dialisis adalah di kalangan pesakit kencing manis. 68%. Antara tertinggi dekat dunia lah, di dunia. Dekat Southeast Asia ni memang masalah diabetes satu masalah yang meningkat dan sangat merisaukan, diikuti oleh darah tinggi. Dan mungkin saya boleh nak kongsi sedikitlah statistik ya. Pada tahun 2019 pada tahun 2019 kerajaan Malaysia lah, Kementerian Kesihatan telah menjalankan satu survey, dia panggil National Health and Mobility Survey. Setiap 4 tahun buat kajian ni di kalangan umum lah. Dan didapati tahap buah pinggang, tahap prevalence kejadian kencing manis di kalangan rakyat Malaysia sekarang ni dah mencapai 18%. Maknanya satu daripada setiap 5 orang yang kita jumpa dekat tepi jalan ke, pergi masjid ke, pergi mana, maknanya satu daripada 5 tu ada kencing manis. Dan darah tinggi lagi dahsyat, 3 daripada 10 orang. So ini sebab penyakit buah pinggang kronik ni meningkat, sebab bilangan pesakit diabetes meningkat, orang yang kena darah tinggi pun meningkat juga. Okey. Kiranya disebabkan sakit-sakit yang lain ni jadinya boleh wujud kesakitan masalah buah pinggang ni, doktor. Betul doktor? Ya. Okey doktor, untuk yang seterusnya, apakah tahap kalau kita tengok buah pinggang ni, kalau dia nak alami kerosakan, dia ada jenis-jenis tahap-tahap dia doktor. So doktor boleh kata doktor terangkan kepada kita apakah tahap-tahap kerosakan buah pinggang? Okey. Penyakit buah pinggang ni ada 5 tahap. Cara nak tahu kita ni tahap mana sebenarnya, yang pertama sekali kita kena jalani ujian darah dan tengok tahap bahan yang dipanggil kreatinin dalam darah. Daripada tahap kreatinin dalam darah ni kita boleh mengira tahap fungsi buah pinggang, dipanggil estimated GFR ataupun glomerular filtration rate. Okey. Normal ataupun tahap 1 buah pinggang bila tahap GFR ni lebih daripada 90. Istilah mudah saya guna peratus lah. Lebih daripada 90% dipanggil tahap 1. Okey, kalau tengok dalam gambar yang tertera tu kan. Dan tahap yang paling teruk, tahap 5 tu dipanggil dah rosak lah buah pinggang, kidney failure. Tu bila tahap GFR, fungsi buah pinggang bawah pada paras 15%. Jadi yang lain tu tahap 2, 3 dan 4 tu di antaranya lah. Contoh macam tahap 2 tu antara 60 hingga 90. Tahap 3 antara 30 hingga 60 dan tahap 4 15 hingga 30. Antara semua ni yang ramai pesakit paling risau lah, pesakit yang memang dia tahu dia ada dah masalah buah pinggang, ialah tahap 5. Sebab bila dah sampai tahap 5 ni, kebanyakannya memang dah perlu memulakan rawatan dialisis. Jadi ramailah orang tak nak buat rawatan dialisis ni sebab leceh, kos tinggi dan banyak lagi lah. Mungkin kalau ada masa kita sempat bincang lah kemudian. Boleh doktor, boleh. Okey, doktor dah terangkan kita tahap-tahap kerosakan buah pinggang ni. Jadi untuk kita sampai ke tahap-tahap ni mesti dia ada tanda-tanda ataupun symptoms
yang kita sebagai yang mengalami masalah bawah pinggang ni boleh kenal pasti berlaku ni dalam diri kita ni masalah bawah pinggang. Kalau macam tu macam mana pula doktor? Dah tahu simptom tu. Sebenarnya simptom atau gejala yang dialami oleh pesakit ni hanya muncul apabila tahap bawah pinggang tu dah tahap 3 ke atas. Tahap 1 dan 2 biasanya tak banyak. Sebab tu adalah phrase yang kata penyakit bawah pinggang ni adalah penyakit macam penyakit yang senyap lah. Jadi apa antara tanda-tandanya? Okey. Slide yang seterusnya kita dapat lihat pada air kencing tu kadang-kadang pesakit tengok air kencing tu warna macam teh pekat. Ataupun jarang-jarang memang nampak darah teruslah macam merah. Ataupun air kencing tu berbuih. Berbuih tu bukan berbuih sikit-sikit, memang buih foam lah. Macam buih sabun. Yang tu kerana kehadiran protein bocor, protein keluar. Bawah pinggang dah tak boleh nak retain protein terkeluar juga sebab unit penapis tu dah rosak bocor. Kemudian macam saya sebut tadi bila ada darah tinggi, kadang-kadang setengah pesakit tu dia tengok malam-malam kerap bangun malam je kencing. Sebab bawah pinggang tu tak boleh nak handle air dengan cara yang sebaiknya. Mula-mula tu dia kencing lebih lah, tapi kalau dah teruk sangat dialisis dia berkurangan lah. Lepas tu tanda-tanda lain adalah seperti bengkak. Bengkak biasanya kalau muka ni dekat tepi kelopak mata ni nampak macam sembab. Dan juga bahagian kaki bila kita picit tekan tu dia macam lengkuk. Dia ada edema lah sembab. Yang tak ada dalam gambar tu adalah keletihan. Keletihan, okey adalah orang duk pegang kepala tu. Dia sebab dia pucat. Sebab darah merah tak dapat dihasilkan secara normal. Jadi pesakit kata kenapalah penat, lesu, tak bermaya. Tapi dia orang tak jumpa doktor. Dia ingat sebab tak cukup tidur, sebab kerja banyak sangat, sebab stres kan. Okey. Peringkat yang dah berat tu, peringkat 4, peringkat 5 tu, masa tu pesakit dah tak lalu makan dah. Tengok nasi, tengok lauk, lawyer. Nak muntah. Lepas tu dah gatal-gatal. Siang malam duk garu je belakang kaki. Padahal tak ada pun skin rash tapi gatal. Itu sebab bahan-bahan kita panggil uremic toxin lah. Bahan buangan yang patut dikeluarkan oleh buah pinggang dalam kencing tu dah tak berfungsi. Jadi dia terkumpul pada tahap yang tinggi. Itu sebab pesakit jadi tak sihat lah. Dan satu lagi berkaitan dengan air yang berlebihan dalam badan. Kalau air itu terkumpul ke kaki tak apa, berat kaki je nak berjalan. Tapi kalau air itu berkumpul ataupun tak dapat dikeluarkan, duduk dalam paru-paru berair. Yang tu pesakit akan mengah. Tak boleh bernafas, malam tak boleh tidur, batuk. Dan bila asid berlebihan tak boleh nak keluar dalam tubuh tu, pesakit pun bernafas laju sebab nak keluarkan asid kot pernafasan. So itu antara tanda-tanda gejala. Tapi selain pada perubahan air kencing dan tekanan darah tinggi, yang lain tu biasanya gejala tu hanya dialami apabila tahap bawah pinggang tu dah quite advance lah, tahap 4 dan 5. Bila doktor cakap mengenai air kencing berbuih ni doktor, saya rasa ramai orang mengalami masalah kencing yang berbuih banyak ni. Tadi ada rakan-rakan saya yang sedang menonton ni, dia mesej saya, kencing berbuih, bahaya ni, ini perlu jumpa nefrologi untuk kita cek sama adakah berbahaya. Sebab doktor kata kencing tu dia berwarna macam teh betul kan? Macam ya pekat. So, bukan sebab kita berpuasa ke ataupun dia jadi sendirilah, bukan sebab kita berpuasa tak minum air 14 jam ke apa. Walaupun minum air banyak macam biasa pun warna dia macam tu. Berbahaya ni. So kepada anda tu yang mengalami tanda-tanda gejala-gejala yang doktor cakap mengenai masalah bawah pinggang ni, jumpa dengan doktor. Okey, seterusnya doktor, sambil-sambil kita lihat tanda-tanda simptom ni, kita nak juga tahu bagaimana cara untuk kita kesan yang kita, selain daripada tanda-tanda ni, cara untuk kita kesan yang kita alami masalah bawah pinggang ni, dan juga siapakah antara orang yang patut untuk lakukan saringan. Yalah, mereka yang patut lakukan saringan ni macam mana, kriteria-kriteria dia lah kan. Ini doktor dah katakan tanda-tanda. So doktor teruskan. Okey.
Um, untuk kesan masalah buah pinggang ni sebenarnya ada tiga je. Ingat tiga. Yang pertamanya cek air kencing. Sebab air kencing ni produk hasil buah pinggang tu lah. Cek air kencing. Okey. Yang keduanya cek tekanan darah dan yang ketiganya perlu ambil spesimen darah untuk tahu tahap kreatinin, nak kira tahap GFR, fungsi buah pinggang. Okey. Yang pertama kita bincang sikit pasal air kencing. Bila ambil spesimen air kencing tu, dia ada dua cara nak kesan. Yang pertamanya kita guna strip yang celup sikit dalam air kencing, lepas tu tengok perubahan warna. Yang tu boleh tahu banyak benda lah. Ni kebanyakan klinik-klinik GP, hospital tempat mengandung, antenatal klinik, dia selain pada di hospital kerajaan kan, klinik swasta semua ada. Yang penting sekali kalau buah pinggang, dua je nak cek. Yang pertamanya ada protein ke tidak. Strip tu akan berubah warna hijau. Lagi pekat, warna hijau tu lagi banyak protein lah. Lepas tu kehadiran darah. Sebab kadang-kadang darah ni tak nampak mata kasar. Bila cek macam tu baru kata ada darah. Tengok bawah mikroskop lagi lah nampak kan. Yang tu yang cek air kencing lah. Lepas tu cek tekanan darah tu actually sekarang ni saya really lah recommend. Kalau boleh semua orang ada blood pressure set kat rumah. Handphone semua orang dah ada, TV dah ada. Belilah satu set yang tak sampai 1,000, tak mahal macam handphone untuk jaga kesihatan kita. Saya recommend sangat semua orang ada BP set, tak payah tunggu orang yang ada kencing manis ke apa ya. Dan yang ambil darah tu sebab nak tahu tahap buah pinggang lah. Yang tu sebenarnya you all orang biasa lah, kalau kebetulan lah sakit demam pergi klinik, boleh je minta dengan doktor dekat klinik, boleh tak saya nak ambil darah nak cek buah pinggang, selain daripada nak cek kolesterol ke, kencing manis kan. Dan as long as bayar, ataupun kalau klinik kesihatan yang kerajaan ni free kan, saya letak satu gambar ultrasound tu hanyalah jika perlu, bukan semua orang kena buat ultrasound. Siapa yang perlu buat ultrasound ni contoh orang yang ada penyakit gout ke, pernah keluar pasir ke, batu karang, ataupun kencing yang darah banyak sangat, takut ada pertumbuhan kan, kanser ke apa ke, ataupun penyakit keturunan lah. So 3 je cara yang paling senang. Cek air kencing. Okay, in fact kalau dekat luar negara nak cek air kencing ni tak payahlah kita tunggu beratur ambil nombor nak pergi klinik. Beli aja set dekat farmasi. Cara dia sangat senang. Celup dalam air kencing, lepas tu tengok je perubahan. Itu cara paling mudah kalau nak buat kat rumah lah. Okay, so cek air kencing, beli set tekanan darah, cek kat rumah. Okay, lepas tu barulah kena pergi klinik lah. Tak boleh ambil darah sendiri kat rumah kan. Okay. Okey. Itu yang dengar kepada semua penonton wajib beli set tekanan darah ni dekat rumah untuk kita tahu permasalahan yang kita alami. Dan saya baru tahu hari ni doktor yang kita boleh beli set untuk uji yang air kencing yang doktor cakap tadi tu. Something yang boleh satu benda yang new information lah untuk saya boleh ketahui. Yang set tekanan darah ni saya rasa kebanyakan sekarang rakyat Malaysia dah ada sebab dah peka kan mungkin, tapi it's okay kalau yang tak tahu tu elok beli. Cuma satu je kalau beli set air kencing tu dalam botol tu banyak strip, so boleh share lah harga lebih pada berpuluh-puluh, so boleh share. Kalau tidak kan cek 2-3 kali, banyak lagi kosong dia expire. Pakatlah dekat office ke dekat sekolah, cikgu-cikgu satu strip semua pakat cek. Betul, bagus untuk kita tahu tahap kesihatan kita doktor. Okey, tadi doktor ada sebutkan mengenai hemodialisis. Dialisis ni adalah boleh kita katakan adalah salah satu cara untuk kita rawat masalah buah pinggang ni. Sampai sebab doktor ada sebutkan tadi, dialisis ni is salah satu cara lah, form of last resort. Tak ada kata last resort lah juga. Jadi boleh tak doktor terangkan sedikit fungsi mesin dialisis tu, bagaimana dia digunakan untuk rawat mereka yang mengalami masalah buah pinggang? Apakah perbezaan? Contohnya macam perbezaan fistula dan kateter tu. Okey, boleh. Sebelum tu sebab saya ada prepare satu slide pasal screening, saya ambil masa 1 minit boleh tak? Boleh. Saya rasa untuk umum ni yang ni lebih penting lah. Dialisis pun sangat penting. Tu peringkat ni kan. Okay.
siapa yang patut screen tu, okey, ada 10 kategori. Yang pertamanya adalah orang yang berusia warga emas sebab buah pinggang dia pun backup dah tak banyak. Yang sakit jantung, yang obes ya. Lepas tu ada sejarah keluarga, penyakit-penyakit macam gout, batu karang. Dan yang saya nak sebut, saya nak highlight juga adalah pengambilan ubat-ubatan yang saya dah sebut tadi, yang penahan sakit. Ataupun sekarang ni ramai orang ambil ubat gastrik ya, ubat omeprazole apa semua. Ubat-ubat gastrik ni pun kena ikut cakap doktor bahagian gastro lah. 6 minggu 2 bulan cukup. Tak perlu ambil berpanjangan sebab dia ada juga kesan pada buah pinggang. Okey, sekarang minta maaf lah. Sebab saya rasa umum perlu tahulah siapa yang berisiko Betul. Saya rasa memang kita kena tahu ni mengenai masalah buah pinggang dan siapa yang perlu. Okey, teruskan Doktor. Lepas tu berkaitan dengan dialisis. Okey. Dialisis ni bila tahap buah pinggang dah sampai tahap 5 ya, GFR tadi bawah pada 15%, then pesakit perlu bila dah ada gejala-gejala dia dah start muntah, dah tak boleh bernafas, bengkak air dekat tubuh banyak, doktor buah pinggang akan cakap lah dah sampai masa, minta maaf lah, kita dah cuba macam-macam rawatan tapi sampai juga peringkat dialisis. Dia ada 3 cara, dia panggil terapi gantian fungsi buah pinggang. Yang pertamanya adalah rawatan mencuci menggunakan mesin yang dipanggil hemodialisis. Yang keduanya cara cuci air dalam perut lah, dipanggil peritoneal dialisis. Dan cara ketiga of course yang terbaik adalah pemindahan buah pinggang lah. Mungkin saya bincang secara ringkas lah pasal rawatan hemodialisis ya. Hemodialisis ni rawatan guna mesin dan semasa rawatan tu pesakit akan duduk dekat kursi tu dan dia kena pergi dekat tempat pusat rawatan dialisis lah, sama ada swasta ke di klinik hospital luar kan, hospital swasta dan kerajaan. Dan semasa menjalani rawatan tu dia tempoh dia 4 jam dan dia kena jalani rawatan 3 kali seminggu, setiap minggu sepanjang hayat lah. Okey. Tapi untuk rawatan hemodialisis ni pesakit perlu ada istilah, sekarang guna istilah tapak ya. Maknanya ada satu fistula, pembedahan kecil dilakukan di tangan untuk menyambung saluran darah nadi dan vena supaya nurse boleh letak 2 jarum. 1 jarum untuk buat keluar darah masuk dalam mesin. Dalam mesin dari situ ada satu penapis. Dia panggil artificial kidney lah, macam buah pinggang tiruan lah, nanti buah pinggang dah rosak ni kan. Lepas tu darah tu akan mengalir balik masuk dalam tubuh kita lah, berpusing. Kalau tidak matilah kan, darah keluar tak masuk balik kan. Dia kelebihan dia pesakit tu boleh pergi tempat dialisis tu, dia boleh relax je, nurse yang buat semua benda. Okey. Cumanya bagi pesakit hemodialisis ni in between dia antara waktu yang dia menjalani rawatan tu dia tak boleh minum banyak sangat air. Sebab especially bila air kencing dah sikit, kalau contohlah air kencing dia dalam 1 hari 1 malam tu dah 200 ml je. Kalau kita yang biasa ni 1 liter, 2 liter. Sekarang ni air kencing dia 100 ml, 200 ml. Jadi kalau dia minum, contohlah dia pergi kenduri, buka puasa semua, minum sampai 7-8 gelas, tubuh air tu tak boleh lari ke mana. Buah pinggang boleh keluar 200 je. So jadi bengkak lah, tak boleh bernafas ya. Okey, itu hemodialisis. Untuk peritoneal dialisis pula, kita cuci air tu, air dialisit lah dia panggil, dimasukkan ke dalam perut, dalam selat yang seterusnya. Dan penapis gantian fungsi buah pinggang ni sebenarnya kita guna selaput semula jadi yang ada dalam perut kita, nama peritoneum. Ini Masya Allah lah, manusia punya ikhtiar. Selaput dalam perut pun boleh jadi bantu kerja buah pinggang, kerjasama bantu-membantu ni. Okey, jadi air tu dimasukkan, dia 2 liter air tu dimasuk dalam perut melalui satu tiub. Okey, sebab pesakit CAPD dia panggil, continuous ambulatory peritoneal dialisis ni, dia kena jalani rawatan kecil untuk pembedahan kecil untuk masukkan satu tiub kateter yang separuh duduk dalam perut, separuh di luar, dekat perut lah, dia boleh tutup dalam seluar bawah kain contohnya. Jadi air ni 2 liter masuk, duduk dalam perut dalam 5 jam lebih. Lepas tu 5 jam dia kena duduk pula, keluarkan air tu. Dan dia kena buat pertukaran atau exchanges ni sebanyak 4 kali sehari.
Jadi air yang mula-mula masuk tu bersih, yang keluar tu air kotor lah, keluarlah urea, kreatinin, toksin dan disedut juga air. Macam hemodialisis tadi, sewaktu jalani rawatan dia bukan sedut bawa keluar bahan-bahan toksin sahaja, tapi mesin tu kita boleh tekan dan dia ada mekanik dia untuk sedut air. Jadi pesakit buat dialisis 4 jam dia boleh tarik air 2 liter. Gantilah air dah bawah pinggang tak boleh nak kencing dah. Jadi CAPD ni pun setiap kali air yang keluar tu kalau masuk 2 liter kadang-kadang dia keluar 2,200. Dan kalau buat 4 kali, 200 kali 4, 800 liter, 800 mil keluar. Okay? Right. So ini tapi cuma masalah yang ni kalau buat PD punya rawatan ni sama ada manual tukar dengan mesin tangan, satu lagi ada diguna mesin. Yang tu boleh sambung je tiup kat mesin buat kerja, keluar masuk air. Yang tu dipanggil cycler lah, automated. Dia banyak teknologi baru sekarang. Cuma kalau buat CAPD, rawatan cuci air ikut perut ni, pesakit tu dia bebas sikit lah minum air tu. Sebab dia tiap-tiap hari kita buat, tiap-tiap kali, 4 kali seharinya air boleh keluar kan. Dia bebas sikit nak minum air lebih. Cumanya pesakit kena buat sendirilah. Kalau orang tua, orang yang dah kena stroke orang lain kena bantu, assisted care. Ataupun setengah orang saya tengok dia ada bibik Indonesia yang macam cerdik sikit yang boleh ni kan, dia train bibik yang buat yang ni. Tapi dulu saya ada pesakit saya kat Kelantan, dia ada 2 isteri dia. So bila dia masuk ward, nurse relax je. Isteri pertama buat exchanger siang, isteri masuk dalam ward, ditunjuk je lah. Okay, anyway, salah satu masalah dengan CAPD ni adalah risiko komplikasi yang boleh terjadi, dia macam boleh dapat jangkitan kuman lah kalau tak jaga ya. Jadi perut sakit, air yang keluar tu keruh, itu ada cara nak merawat. Kalau macam hemodialisis tadi, komplikasi yang boleh terjadi, kadang-kadang tekanan darah turun. Okey, dan okey, rawatan ketiga nak sambung terus ke? Boleh teruskan. Rawatan yang ketiga tu. Okey, rawatan kegagalan buah pinggang ni yang terbaik lah sebenarnya adalah dengan mendapatkan buah pinggang yang baru untuk ganti buah pinggang pesakit yang dah tak dapat berfungsi. Jadi pemindahan buah pinggang ni terbaik sebab bila buah pinggang tu dah masuk dalam tubuh kita, dah berfungsi elok, air kencing dah start keluar macam biasa, memang pesakit dah tak perlu dah jalani rawatan dialisis kan, cuma dia perlu ambil ubat je. Adalah beberapa ubat steroid, ubat immunosuppression yang tujuan ubat-ubatan ni dia tak boleh tinggal langsung, setiap hari kena ambil adalah untuk mencegah tubuh daripada reject ataupun penolakan organ, dia panggil organ rejection. Sebab tubuh kita ni bila masuk je foreign body ataupun tisu-tisu luar memang dia akan tolak sebab dia tisu tu tak kenal sebagai self lah. So itu je lah yang penting. Apa masalah dia, keburukan mungkin lah of course nak menjalani pembedahan, tapi just sekali tu je lah pembedahan memasukkan buah pinggang. Jadi pesakit lebih bebas nak makan, nak minum, tak payah dialisis. Dan di Malaysia memang Kementerian Kesihatan biayai sepenuhnya kos pemindahan buah pinggang ni. Siapa yang boleh derma? Biasanya ahli keluarga terdekat sebab blood group dia dan tisu darah lebih compatible lah, lebih boleh diterima lah. Sesuai, compatible, lebih sesuai. Jadi chances nak berlaku rejection tu lebih rendah lah. Tapi sebab ialah kita kadang-kadang kalau anak nak derma dekat ayah, anak tu belum kahwin ataupun takutlah nanti bila dah kahwin mengandung ada masalah sebagainya. Jadi tak ramai yang boleh derma. Jadi itu yang terpaksa bergantung kepada organ daripada orang yang dah meninggal. Dipanggil yang tadi organ donor. Dia ni dipanggil penderma yang sudah meninggal lah. Okey, biasanya orang yang orang yang dah meninggal. Biasanya macam orang yang dah accident ke apa whatever sebab lah, tapi walaupun dia dah jantung dah berhenti tapi ataupun otak dah berhenti fungsi sebab stroke tapi buah pinggang tu masih boleh guna kan. Yang itulah. Tapi dekat sebab Malaysia ni sebab saya ada kenalan juga yang muda lagi, dia register diri dia sebagai penderma organ.
untuk dermakan Ya. organ ni setelah dia meninggal dunia lah. Tapi perlu dapatkan konsen keluarga dulu lah untuk jadi organ donor. Ya. Dia sebenarnya kalau kita dah dewasa, boleh je kita pledge nak bagi organ kita sign borang, submit. Tetapi realitinya bila meninggal tu still doktor minta izin dengan ahli keluarga lah, dengan mak ayah ke macam tu. Sama isteri. Jadi doktor, kalau yang mengenai yang dialisis tu doktor, kalau dia kena, masa doktor kata tadi, dia kena jalani rawatan 3 kali seminggu. Kalau contohnya dia jalani rawatan hari Isnin, dia perlu hadir Isnin, Rabu ataupun Jumaat 3 kali. Apa terjadi doktor kalau dia miss jalani rawatan hemodialisis dia, kalau dia tak dapat hadir lah dalam masa sehari atau 2 hari dalam seminggu tu, macam mana doktor? Ya, kalau miss tu terlewat sehari, 2 hari boleh lagi. Tapi kalau lah miss tu, maknanya dari hari Isnin, sepatutnya Rabu dia tak dapat datang. Ada juga pesakit saya ni nakal, dia pergi mana-mana, dia pandai-pandai je, dia adjust sendiri. Lepas tu katalah lepas 5 hari barulah pergi. Risiko dia adalah air tu yang terkumpul tu keluar sikit dalam kencing dan dia mula tak boleh bernafas. Malam raya memang ramai pesakit masuk hospital malam raya. Kenduri sana sini makan, malam tu ICU lah, tak boleh bernafas. Yang tu yang paling bahaya. Yang kedua bahayanya dia akan muntah-muntah. Dan yang kita risau juga selain air dalam paru-paru tak boleh bernafas ni, ialah bila garam potasium dia tinggi. Sebab garam potasium ni satu cara je keluar, mainly melalui buah pinggang. Bila garam potasium tu terlalu tinggi, then jantung dia akan bermasalah. Kadang-kadang jantung tu boleh berhenti. Saya dah tengok banyak. Sama ada rhythm jantung tu haywire, kena sampai DC shock, ataupun asystole, jantung berhenti terus bila tahap garam potasium terlalu tinggi. Itu sebab bahaya kita cakap pesakit janganlah miss dialisis ni. Jangan miss Okey Prof, soalan yang terakhir. Apakah amalan ataupun tips-tips penjagaan yang boleh kita lakukan dalam menjaga kesihatan buah pinggang kita semasa dalam tempoh rawatan ataupun untuk kita jaga buah pinggang kita lah. Ya Prof? Mungkin nasihat tu berbeza sikit bagi orang biasa yang tak ada masalah buah pinggang, yang maknanya tak nak buah masalah tu terjadilah, dan orang yang memang dah dialisis ataupun chronic kidney disease. Bagi kebanyakan yang buah pinggangnya masih berfungsi dengan elok, kalau nak jaga daripada dapat masalah buah pinggang, pengambilan air penting supaya tubuh kita tidak macam dry lah, dehydrated. Lepas tu jaga pemakanan, kita tak nak ambil pemakanan yang menyebabkan lama-lama kita jadi dapat kencing manis atau obese. Okey. Elakkan daripada ambil ubat-ubatan ataupun apa-apa suplemen lah yang boleh ada kesan negatif pada buah pinggang jika diambil dalam tempoh yang berpanjangan. Ada saya dengar kes di kalangan pakar-pakar buah pinggang yang bincang, ada ambil suplemen jenis-jenis Lingzi daripada China, ataupun ada saya punya pemerhatian yang ambil macam suplemen protein dos yang tinggi kan, nak bina badan dan sebagainya. Cuma yang tu controversial lah. Kebanyakannya tak ada masalah, tapi pernah lah ada beberapa kes yang kita tak tahu punca apa. Orang muda umur 20 lebih, 30 lebih, tak ada ambil ubat-ubat lain, tak ada kencing manis, gemuk tu adalah obes sikit. Tapi bila tanya dia kata dia ambil high protein supplement. Tapi benda tu controversial, boleh bincang asing lah. Itu untuk ni kan. Lepas tu jalani rawatan, saringan yang saya cakap tadi, at least check je air kencing, check je tekanan darah dan blood test yang nak tahu tahap buah pinggang. Bagi orang yang dah ada masalah buah pinggang kronik ni, memanglah dia kena extra careful lah dari segi pemakanan lah. Maknanya kalau dah tahap 4, tahap 5 ni tak boleh bebas lah makan buah-buah banyak-banyak, sayur, takut potasium naik, garam fosfat naik, benda-benda macam tu lah. Dan yang saya rasa penting sekarang ni, sebab Malaysia ni saya rasa mempunyai sistem kesihatan antara yang terbaik di dunia. Jadi sangat rugilah kita rakyat Malaysia tidak make full use, gunakan sepenuhnya apa yang kerajaan dah sediakan. Jadi pergi aja buat screening kan. And yang ada kencing manis tu, darah tinggi, ambil je ubat supaya mencapai target apa yang perlu untuk tahap rawatan yang sempurna lah. Okay.
Alright. Okey, Prof. Sedar tak sedar ya Prof, dah hampir 40 minit kita berbicara Sekejap. mengenai masalah buah pinggang ni. Sebenarnya lagi banyak sebenarnya boleh kita kupas untuk kita ketahui lebih lanjut mengenai masalah buah pinggang. Tapi insyaAllah kita akan teruskan di sisi yang seterusnya, sisi yang lain Prof. InsyaAllah satu hari nanti untuk kita berdiskusi mengenai masalah buah pinggang dan rawatan-rawatan yang perlu dijalani oleh mereka yang berada di luar sana. Okey, kepada mereka yang berada di luar sana, jaga kesihatan anda, pastikan anda jalani rawatan seperti mana yang Profesor Dr. Kamadia sebutkan sebentar tadi. Jalani rawatan, pergi buat saringan agar diri anda dapat ketahui masalah ataupun status kesihatan diri kita, untuk kita jaga, bukan untuk sekarang tetapi untuk masa yang akan datang. Bak kata orang muda-muda sekarang ni, badan kita ni lama lagi nak pakai kalau kita muda lagi kan. So kalau kita kena sentiasa menjaga kesihatan kita. Baiklah Prof, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Prof untuk berbincang ataupun memberikan penerangan mengenai masalah buah pinggang. Okey, kepada anda yang berada di luar sana, sekiranya anda ingin berjumpa dengan Profesor Dr. Kamalia, Profesor Dr. Kamalia berada di Hospital Pakar An-Nur Isnin, Rabu, Jumaat, dan Sabtu, sesi pagi saya ada Prof sesi pagi. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut masalah kesihatan ataupun anda mengalami masalah buah pinggang, anda boleh berjumpa dengan Profesor Dr. Kamalia yang berada di Hospital Pakar An-Nur. Dan di Hospital Pakar An-Nur juga kita ada jalankan pusat hemodialisis untuk anda jalani rawatan hemodialisis untuk diri anda. Jadi sekiranya, sekali lagi Prof ucapkan ribuan terima kasih pelbagai informasi ataupun maklumat-maklumat yang kita telah pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Berkemungkinan selepas fasa endemik ini kita boleh berdiskusi berdepan, bukan berada dalam alam maya, berbeza ruangan pada hari ini Prof. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof, dan kepada anda di luar sana, sekiranya anda ada persoalan yang anda ingin tanyakan, jangan lupa tanya pakar An-Nur. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashrul Fitri bin Alias dan berada bersama dengan saya yang telah menemani anda selama 40 minit tadi adalah Profesor Dr. Kamadia, pakar nefrologi Hospital Pakar An-Nur. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya Asrul. Bye.